Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tak ada Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil pada akal. Tak ada Allah tu orang panggil benda tentu tidak. Mustahil pada akal tu artinya perkara atau barang atau benda tentu tidak. Nah, jadi tak ada Allah Ta'ala tu ialah dikatakan mustahil pada akal. Apa? Benda tentu tidak. Perkara tentu tidak. Barang tentu tidak. Itu dia panggil tak ada Allah Ta'ala tu mustahil akal. Akal kita hukum dengan istihalah. Tentu tidak, tak ada Allah Ta'ala. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Baik. Tak ada Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil pada akal, yakni dikatakan benda tentu tidak pada akal. Kerana apa? Kerana apa tak ada Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil pada akal? Kerana ia tak ada Allah Ta'ala itu perkara, yakni setengah daripada perkara yang tentu tidak, nyonya tak ada Allah Ta'ala. Atau hak dak ni hak dak ni yang tidak lah. Ya lorak tanya lorak Kelantan panggil hak dak, benda hak dak, hak tidak, yang tidak, benda hak tentu tidak, atau hak dak yakni yang tidak tentu-tentu tak dibenarkan sungguh sama sekali. Tentu-tentu dah kok sebelah sungguh tak terima sama sekali. Tu tak ada Allah Ta'ala ni. Dia panggil benda atau perkara yang tentu tidak, nyonya tak ada Allah Ta'ala. Tentu dah tak dibenarkan sungguh sama sekali. Kok sebelah sungguh tak nampak jalan nak terima. Itu dia punya sadah ke? Seolah-olah ni sungguh, ni tidak. Tak ada Allah Ta'ala ni tak nampak jalan nak kata sungguh. Kok sebelah sungguh tak nampak. Fikir tak nampak nak kata tak ada Allah Ta'ala ni sungguh. Berarti tidak. Maka tak ada Allah tu masuk dalam benda tentu tidak. Akal kita tak boleh nak nampak nak kata sungguh sama sekali. Tak boleh. Tak nampak. Kiyahlah kalau aku nak bilang habis gak panjang tebal lah kitab ni kitab halus ya. Kiyahlah segala lawan sifat salbiyah. Mana lawan sifat salbiyah? Kidam lawan dia hadis atau barulah. Bahasa Melayu kita barulah. Baru Allah Ta'ala tu dikatakan apa? Mustahil pada akal. Apa? Baru-baru tu kena ke benda tentu tidak. Gitu. Akal kita hukum dengan istihalah. Tentu tidak. Baharu Allah. Baharu Allah tu mustahil. Akal kita hukum dengan tentu tidak baharu Allah. Jadi baharu Allah tu benda atau sifat tentu tidak. Itu. Kata gilah baharu, binasa,
serupa Allah akan yang baharu, berbilai, ada bahasa sifat, bahasa jisim, bahasa jirim, bahasa arak. Ya belaka tu. Lawan bagi sifat salbiyah. Habis itu lemah Allah Ta'ala. Lemah tu orang panggil nak jadi banding dengan sifat wujudiyah. Mana? Kalau kita kata lemah ni lawan dia apa? Perkuasa, kudrat. Jadi kudrat tu ada dah. Ada di zat Allah Ta'ala. Sungguh dah Allah bersifat dengan sifat perkuasa? Sungguh. Ada ke tidak sifat perkuasa di zat Allah Ta'ala? Ada. Tu orang panggil sungguh lagi ada. Nah, apa? Sifat perkuasa tu. Lawan dia ke apa? Lawan dia lemah. Kuasa lawannya lemah. Jadi lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil juga. Sebagaimana tak ada Allah Ta'ala tu pun dikatakan mustahil pada akal. Lemah Allah Ta'ala itu dikatakan mustahil pada akal juga. Apa? Perkara atau barang atau benda tentu tidak. Lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Tambah itu. Kerana lawan dia tu lawan sifat wujudiyah. Ya tak? Bukan setakat tidak. Lagi tak ada. Dia tak serupa dengan tak ada Allah Ta'ala ni. Nah, tak ada Allah Ta'ala tu perkara tentu tidak. Lagi tak ada ke? Tak ada gua memang tak ada tu tak ada. Nah, baharu Allah Ta'ala tu perkara tentu tidak. Lagi tak ada ke? Tak ada. Nak kata tak ada gua memang tak ada dah orang panggil baharu tu. Diri baharu tu tak ada. Tu tak sama dengan lemah. Lemah ni benda tentu tidak. Lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Tu. Kerana apakah dia tu termasuk orang panggil lemah Allah Ta'ala tu termasuk mustahil pada akal juga? Kalau tentu tidak. Lagi tak ada di zat Allah Ta'ala tu juga. Kerana ia lemah Allah Ta'ala tu termasuk di dalam jumlah perkara yang tentu tidak. Tentu tidak lemah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lemah ke tak? Tidak. Nah. Atau hak dak. Hak dak. Tu sama tu. Tidak dengan hak dak tu sama lah. Bukan hak dak hak akal tu dah. Nah, hak dak tu mana yang tidak. Nah. Atau hak dak juga di situ. Tambahan pula, lebih lagi pula. Tambahan pula tak ada sama sekali. Lemah tu tidak ada. Boleh kata tidak ada lah. Kenapa? Kerana lemah tu lawannya perkuasa. Perkuasa tu sungguh lagi ada. Nah, jadi hak benda sungguh lagi ada ni lawan dia benda hak tidak lagi tak ada. Gitu. Tambahan pula lebih-lebih lagi. Nah, bukan setakat tidak maknanya. Tu mana tambahan pula maknanya bukan setakat tidak, lebih-lebih lagi tak ada sama sekali. Yang ni lemah tu tak ada sama sekali di zat Allah Ta'ala. Tu tambahan pula tak ada sekali. Tak ada sekali pun. Tak ada sekali pula. Tak ada sekali pula. Gitu. Ni. Payah kejap ya. Tambahan pula lemah tu. Nak bukan setakat tidak. Tambahan pula lebih-lebih lagi lemah tu. Tak ada sekali pula. Mana? Tak ada sama sekali. Begitu. Jadi kita kata tadi. Ada Allah perkara tentu sungguh. Tak payah nak kata ada Allah perkara tentu ada. Kerana ada bukan benda ada. Ada tu benda sungguh saja. Tak naik sampai tahap ada. Lawan ada tiada Allah. Tak ada Allah. Tak ada Allah tu perkara tentu tidak. Setakat tu ya. Tak payah kata perkara tentu tidak. Lagi tak ada. Memang tak ada tu tak ada. Nak kata apa lagi tak ada. Namun tak ada pula. Tak ada jadi ada. Isbat nafi jadi isbat. Tak boleh kata gitu. Sedia Allah benda tentu sungguh. Tak boleh kata benda tentu sungguh lagi ada. Kerana sedia-sedia ni bukan bahasa ada, bahasa sungguh saja. Lawan dia baharu Allah. Baharu Allah Ta'ala ni benda tentu tidak. Tak boleh nak kata benda tentu tidak lagi tak ada. Kerana baharu-baharu memang tak ada. Nama kata benda tentu tidak lagi tak ada. Tu tak ada. Baharu ni memang tak ada. Lepas tu tak ada sekali lagi. Tak ada jadi ada pula lah baru je. Tak boleh kata gitu.
Tak sama dengan sifat ma'ani. Apa kuasa Allah. Nah, apa dia panggil? Benda tentu sungguh lagi ada. Itu. Sifat perkuasa tu sungguh dah Allah Ta'ala ada di zat dia sifat perkuasa. Sungguh. Ada tak sifat perkuasa di zat Allah? Ada. Orang panggil benda tentu sungguh lagi ada. Lawan dia berapa? Lemah. Lemah Allah Ta'ala ni benda tentu tidak. Lagi tak ada di zat Allah Ta'ala tu lemah. Nak kata. Di zat kita tu memang ada lah lemah. Kerana kita sifat perkuasa kita, kederat kita tu orang panggil arak. Arak. Tu bila orang panggil hilal orang panggil tenaga tu, ring tu hilal, maka lemah lah. Tak gerak dah Lutfi ayat nak mengurut tak gerak Ustaz. Tak gerak lengah. Tak gerak ya. Tak gerak lagi tak gerak lain tak gerak lemah. Sungguhlah Lutfi tu lemah. Ni. Tu. Lagi pula ada lemah di zat Lutfi tu. Ada apa Tuhan? Lemah Allah. Lemah Tuhan ni benda tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Tu. Demikianlah lagu tu lah mukiyah lah. Demikian tu mana lagu tu lah mukiyah. Tiak lawan, betul tak? Situ. Sebab mulanya ngaji-ngaji pak, tengok kitab kosong tengah. Pergi beli kitab lain. Pergi beli kitab lain. Jadi dua kitab saya. Ngaji kitab ni benarnya. Kitab mula tu. Nak ambil tabaruk kitab lama. Kabar-kabar hilang tengah. Pergi beli kitab lain pula. Tu. Demikianlah tiak-tiak lawan bagi sifat yang bangsa ada. Lagu tu lah. Lawan bagi sifat yang bangsa ada. Apa sifat yang bangsa ada? Iaitu sifat ma'ani. Kena kepada sifat ma'ani. Lagu tu lah. Mana? Lawan bagi penentu babuk. Babuk. Tak payah babuk. Babuk ni. Kan bahasa kita babuk. Ayat. Buat kerja kan tak tahu gapo makan nasi, teko tak makan nasi, tak tahu dia tak sedar yang makan nasi ke yang minum air ke. Khaya tu usaha ni dak. Ni orang panggil tak ada sifat menentu kayak kita kan. Rasa nak minum air tu kita ada ikhtiar. Menentu ni dak. Tangan pergilah minum air tapi tak pilih je tak pilih. Dia banyak lawan dia tu. Sama ada ikrah, tergagah, dipaksa. Ataupun dia panggil babuk, mana tak faham, tak tahu gapo, tak ada pilihan. Orang ngega ya ke? Ngega orang ngega kan? Bangun makan nasi 2 pinggir tidur pula. Ya bukannya ngega apa pun. Dia panggil babuk. Kelihatan panggil babuk. Lawan bagi sifat penentu tu babuk. Mudah pun gitu. Demo nak kata gana ikutlah bahasa demo. Gapo dia panggil. Artinya tak ada orang panggil ikhtiar, tak ada pilih. Iradat ni kan taksis, menentu. Sifat penentu yang ada di zat Allah Ta'ala menentu. Jadi lawan bagi penentu ni maknanya tak menentu lah. Apa? Babuk, ikrah, banyak. Ngigah, dipaksa, tergagah. Iyalah ke tu. Tu orang suruh mu zina. Mu tak say. Aku bedil mu. Mu tak curi ni, aku bedil mu. Tak say ni, tak pilih nak curi tapi terpaksa. Orang panggil ikrah, tergagah. Tu lawan bagi iradat lah ke tu. Faham tak? Tahu babuk ni buat kata apa. Gigi ping tipah orang tu. Gigi minum air, lepas tu makan nasi. Tak tahu apa orang gila gitu. Itu ni. Ngiga je juga. Tu orang panggil nafi iradat lah ke tu. Nafi iradat. Payah sikit iradat tu. Nak lawan dia tu dalam bahasa kita ni nak pergi tepat tegapo. Sebab kita manusia tu banyak sangat. Ikrah pun ya, babuk pun ya, mengiga pun ya, terpaksa, tergagah, ya belaka. Artinya buat benda dengan tidak pilih. Tidak menentu, tidak nak. Sedangkan Tuhan tu fa'alul lima yuri. Dia buat gapo hak dia tentu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Dah. Ataupun bodoh senang. Ilmu lawannya
bodoh. Pengetahuan lawannya bodoh. Jadi bodoh-bodoh tu perkara atau sifat atau benda tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Taala. Nak kiyah gitu. Tu demikianlah tiap-tiap lawan bagi sifat yang bahasa ada. Lagu itulah mukiyah gilah tiap-tiap lawan bagi sifat ma'ani. Enggak ada sifat yang bahasa ada, sifat ma'ani, sifat hak bahasa sungguh lagi ada. Lagu itulah mukiyah gilah. Nah, pekak Allah Taala ni perkara tentu tidak lagi tak ada pekak di zat Allah Taala. Buta perkara tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Taala. Bisu perkara tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Taala. Gitu. Mati perkara tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Taala. Itulah lawan-lawan bagi sifat wujudiyah. Itu sifat ma'ani. Itu orang panggil sifat yang bahasa ada tu kena kepada sifat ma'ani. Noktah situ yang nak sambung lah mak. Sifat yang bahasa ada buat Allah Ta'ala, berarti situ salah lah. Tak kena orang panggil tajwid, dia tak kena. Wakah ibtidak, wakah wasamana, tak tahu mana hala. Noktah. Sebab tu kita orang ramai itu tu dia cerdik. Dia tak ada noktah tapi dia tahu nak berhenti mana. Noktah situ. Bermula buat oleh Allah Ta'ala. Orang panggil bermula tu kat erti kata mubtada lah tu. Bermula berbuat oleh Allah Ta'ala akan umpama langit bumi, atau tinggal berbuat. Tinggal berbuat. Bermula berbuat oleh Allah Ta'ala akan umpama langit bumi. Umpama tu banyak lah, bukan langit bumi saja. Tak? Matahari, bulan, bintang, cakrawala, segala benda hak ada ni masih wallah. Sebut kata benda tu selain daripada Allah, Allah buat. Allah tu kan buat gitu maknanya. Sebab tu dia kata umpama. Bukan hanya langit bumi, tapi umpama langit bumi tu banyak masuk habis segala benda. Orang panggil masih wallah selain daripada Allah, itu orang panggil apa? Benda hak Allah Taala buat. Makhluk, dia panggil makhluk. Sebab tu kalau orang tanya Arash ni makhluk ke khalik? Jawab mana? Arash ni makhluk ke khalik? Saya rasa dok mai rasa dah benda ni. Benda i'tikad ni dok mai rasa-rasa. Nak kafir ke mana mai rasa-rasa? Wallahu a'lam. Ngocak gelik main game banyak. Arash ni makhluk ke khalik? Makhluk jawab gitu. Apa tu wallahu a'lam? Allah Maha tahu. Kalau mu tu tahu tu bodoh dah tu ni. Wallahu a'lam jawab dia. Amdi dah. Arah tu khalik ke makhluk? Makhluk jawab gitu. Jangan jadi khalik bahasa lamah Wahabi Indonesia, jangan. Orang tanya dia Arash tu khalik ke makhluk? Saya tak berani nak jawab kata. Nak kata khalik pun dak, makhluk pun dak. Faham natal apa? Ada benda ada tengah-tengah. Sebab dia i'tikad tu ada atas arah gitu, jadi gitu. Nak kata makhluk ni benda kena jadi. Artinya belum daripada dijadikan dia tak ada. Lepas tu Tuhan duduk mana? Tak boleh jawab tu. Nak kata khalik jadi dua ekor Tuhan pula. Allah so. Lepas tu arah seekor lagi Tuhan. Jadi tu tak boleh jawab. Bahaya tu. Selain daripada Allah, agak makhluk belaka. Allah saja khalik. Kau ada lagi selain daripada Allah khalik? Khalik tahu dak asli Bollywood? Gak dia khalik ni? Tak tahu. Tak tahu tanya. Jangan buat pura-pura tak tahu. Itu dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni pura-pura tahu. Benda tak tahu. Oh ya, saya tahu juga. Saya tahu juga. Duk angguk. Tak boleh itu. Nah, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada usul bid'ah dan kufur tu ialah jahlul murakkab. Jahil yang berlapis. Apa jahil berlapis? Yang ni dia tak tahu benda hak sebenar. Pas dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Duk berasa kata tahu. Nah, orang kata gitu pun ya. Ya. Saya pun tahu. Saya tak tahu. Tak tahu nak tanya. Khalik ni apa khalik? Khalik ni sang pencipta. Tahu tak? Tahu khalik ni apa? Ada lagi orang khalik selain daripada Allah? Ada? Bukan Khalid. Orang khalik itu. Khaliq.
Bermula berbuat oleh Allah Ta'ala akan umpama langit bumi atau tinggal berbuat, dan juga termasuk daripada jumlah seumpama berbuat. Langit bumi, mencipta, menjadikan langit bumi ni juga memberi pahala atau mengazab. Tuhan wi pahala, Tuhan wi syurga, Tuhan balas baik maknanya. Nah, Tuhan wi dosa, Tuhan wi sumbak buh dalam neraka akhirat kelak. Semua tu dikatakan yang harus pada akal. Harus pada akal. Semata-mata akal tu haruslah. Nah, kalau syarak tak mari janji dalam Quran, orang buat baik Tuhan nak beri syurga, orang nak buat jahat, orang buat jahat Tuhan nak beri pahala. Apa akal kita nak hukum? Allah Ta'ala nak buh orang tu orang ni dalam syurga ke neraka. Hukumnya harus pada akal, bukan wajib. Bukan wajib Allah Ta'ala kena buh dalam syurga. Kalau Tuhan tak buh dalam syurga, orang buat taat, siaplah Allah Ta'ala, kita nak dakwa di mahkamah. Mau berat? Allah Ta'ala jadi hamba dia pula. Nah, tak tahu siapa Tuhan, siapa hamba. Nah? Tu. Harus. Orang buat maksiat, Allah Ta'ala nak buh dalam syurga. Harus tak? Harus. Akal ni orang ada tadi ke? Jangan kira Quran hadis lagi, akal dulu. Harus tak? Harus. Orang semaya bel taat ibadat banyak, berasap berapi dahi Tuhan nak buh dalam neraka. Harus tak? Harus. Pada akal. Semata-mata tidak akal. Jangan kira lagi Quran dia tu. Semata-mata tidak akal. Kenapa? Kerana tak ada tekanan atas Allah Ta'ala. Nah? Bukan Allah wajib kena. Wajib berat pun. Nah? Tak terima Tuhan nak buh dalam neraka orang buat taat. Nah, jadi Allah Ta'ala tu digagahi lagi, dipaksai. Harus. Semata-mata hukum akal, harus. Allah Ta'ala nak beri pahala, nak beri dosa, nak sumbak orang taat dalam neraka, nak sumbak orang mukmin dalam nak sumbak orang maksiat dalam neraka, orang taat dalam orang mukmin dalam neraka, orang maksiat dalam syurga, harus. Tapi bila mari Quran hadis, itu dia panggil wajib aridi atau wajib syarak aridi. Wajib syarak aridi. Wajib ia dibahasa pada janjian daripada Tuhan sendiri, hak baru datang. Itu aridi itu makna hak baru datang. Itu lagu tu. Semata-mata harus. Kenapa penting ni? Karenanya kalau kita duk pegang orang panggil wajib, kita jadi macam Mu'tazilah. Mana yang main kecil? Pandai je duduk belakang tu. Pita. Bahaya. Kena COVID mana? Ambil batal tidur. Ambil batal tidur. Ngapa yang kecil itu? Fi'lus salahi wajabah alal ilahi qad asa al adab. Jahat adab dengan Allah Ta'ala. Siapa dia kata Tuhan ni wajib buat baik, wajib akal Tuhan buat baik dan terlebih solah dan aslah, maka orang tu orang yang jahat adab dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana harus bagi Allah Ta'ala. Harus. Tak ada yang wajib atas Allah Ta'ala. Ini penting, hukum akal ni penting. Kerana ia berbuat Allah Ta'ala menjadikan langit bumi dan bagi pahala, mengazabkan orang tu orang ni tu perkara-perkara yang dibenarkan kedua belah. Apa kedua belah? Sungguh atau tidak. Benar. Boleh terima. Boleh terima, tak ada masalah. Tu. Tuhan nak menghancurkan langit bumi ni. Terima tak? Terima. Tuhan nak buat planet esok lagi, terima tak? Terima. Ni. Bukan kata, mana boleh hancur langit bumi ni, kerah ni. Tak ada. Harus Allah Ta'ala nak mengadakan, nak meniadakan, nak apa ikut Tuhan. Itu harus. Terima sebelah sungguh, terima sebelah tidak. Demikianlah yang bergilir ganti di antara ada dengan tiada. Seperti diri langit bumi sendiri. Langit bumi ni ada ke tak ada?
Ada ke tak ada langit bumi? Ada, tak ada. Ada tak langit bumi? Ada ni bumi, tu langit kat sini. Ada langit bumi. Diri langit bumi ni ada. Nah. Jadi ada bergila ganti dengan tiada. Harus tak bumi langit ni tiada? Harus. Nah, kat sini. Ada tak sekarang? Ada. Harus dah tak ada lagi akal? Harus. Tu orang panggil ada lawan tiada. Sungguh lawan tidak. Gitu. Habis situ. Mu ambil batal tidur. Mari tidur mu ubah lah okey. Itulah aku angkat naik basikal tahu dah covid ni naik basikal mari. Awak main covid lah ni. Tak tahu cara orang tak percaya ke covid tu, kita ni kena percaya ke covid. Macam ni. Beberapa penjagaan. Ni beberapa tambihat. Beberapa penjagaan. Pertama, satu. Adalah afra'. Afra' ni juzuk-juzuk. Yakni afra' ni satu-satu, juzuk-juzuk afra'. Tu. Adalah afra', yakni satu-satu, satu-satu benda, satu-satu juzuk. Daripada segala yang wajib pada akal itu, diri orang panggil segala yang wajib. Afra' dia tu ialah yang sabit. Yang sabit mana yang sungguh, tidak ternafi, tidak dak. Tu kalau kita terjemah lagi, tidak ternafi, yakni tidak dak sama sekali. Ada kalanya afra' tu adanya, ada kalanya ada. Seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, samat, basat, kalam. Itu. Dan zat Allah Taala tu sendiri. Dan ada kalanya sungguhnya mana? Sifat nafsiyah. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu bin nafsih, wadaniyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tu. Ada kalanya afra' bagi wajib akal ni ada. Mana sungguh lagi ada. Ada kalanya sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Kena tulis gitu. Ada kalanya afra' bagi perkara hak wajib pada akal ni adanya, yakni sungguh lagi adanya. Dan ada kalanya afra' bagi wajib pada akal ni sungguhnya sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Satu penjagaan. Kita ingat semua tu biar duk main semua. Sungguh lagi ada, sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Itu ni. Tu tak nanti ke sifat-sifat Allah Ta'ala. Wahduiyah boleh buat misal. Wahduiyah warna hijau. Sungguh tak? Ada ke tak hijau di dunia? Tak ada. Ada tak hijau di dunia? Ada. Jadi hijau di dunia tu sungguh lagi ada. Gapo bulat tak wahduiyah ni? Bulat. Ada ke tak bulat di dunia? Sungguh. Tak naik sampai tahap ada. Kalau bulat dunia ni ada, kita gerak belah cekoh lagu mana? Duk bulat duk situ bulat. Dak. Bila gerak cekoh, buah dunia tu tak reti dah kita bulat, tak nampak bulat dah. Tak nampak dah, tak reti dah. Maknanya bulat di dunia itu sungguh saja, bukan dia ada. Kalau ada makna kita kerak, kita lenyek lagu mana buah dunia itu, bulat tu tak ada. Sini. Tak ganggu bulat ni dak. Bila kita lenyek, kita kerak, kita cekoh kan. Tak reti dah orang panggil dunia ni bulat, tak reti dah aku bulat lagu ni bukan bulat dah ni. Tu. Maknanya bulat tu sifat hak sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Itu orang misal di makhluk. Dua. Tu jagaan yang kedua. Adalah afra'. Juzuk-juzuk. Satu-satu benda, satu-satu juzuk. Bagi segala benda yang mustahil pada akal itu ialah dirinya diri afra'. Diri juzuk-juzuk bagi segala benda yang mustahil pada akal tu. Adalah dirinya sendiri itu
ia diri afra bagi segala benda hak mustahil pada akal tu ternafi. Nah, apa? Ternafi. Nah, ternafi mana tidak. Ternafi itu mana tidak. Koma situ. Tidak sabik mana tidak sungguh. Tak sabik, tak sungguh. Tidak sungguh tu nak tafsir lagi tu. Ternafi tidak sabik, tidak sungguh. Ternafi tu mana tidak. Tidak sabik mana tidak sungguh. Tidak sungguh tu tidak sungguh lah. Tu tafsir tu orang panggil takkik tu. Orang panggil tafannun fil ibarah tu takkik, nak menguatkan lagi. Nah, ternafi tidak sabik, tidak sungguh diri afra' tadi tu. Diri afra' mustahil pada akal. Koma situ. Bila kita kata benda hak tentu tidak lagi tak ada ni, benda hak tak sabik langsung. Tak ada, diri benda tu tak ada. Fahamlah. Retilah. Fahamlah dan rentilah. Nah, renti tu retilah. Nah, fahamlah dan retilah. Baik-baik di sini dahulu. Pahal sini dulu. Setakat ni mempahal lagu mana mustahil. Benda tentu tidak. Mana benda tu tak sabik, tak sungguh. Nah. Benda tu tidak sekali-kali. Nah, tak sabik, tak sungguh langsung diri benda tu. Bila gitu pahal dah retilah baik-baik di sini dahulu. Supaya apa kita kena pahal sini molek dulu? Supaya kita sedar kata tak bergaul mustahil-mustahil dan tak boleh masuknya mustahil-mustahil pada akal tu di dalam jumlah perkara-perkara yang koding. Ni nak mula iktiraf dah ni. Dia mau duk kata mustahil tu koding. Mustahil. Mana mustahil? Tak ada Allah tu mustahil. Tiba-tiba mustahil tu koding. Apa? Tak ada Allah tu koding. Koding tu apa mana koding? Ada. Yalah koding tu apa makna koding? Ada, tiada mula. Jadi tak ada Allah tu koding. Jadi mana? Maknanya jadi mana? Tak ada Allah tu ada sejak dulu. Tak ada permulaan bagi tak ada Allah lagi tu. Berat gitu. Tak kapir apa ya. Jadi tak kena tu. Nah, mustahil tu koding dak, baru dak. Nanti ni. Tu. Apa tadi kata mustahil tu koding? Nah. Apa? Dah benda tak sabik, tak sungguh sekali-kali. Patut hak koding tu ke apa? Bukan mustahil. Hak koding tu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil tu wajib. Wajib akal. Ya 3 benda hak wajib sebenarnya kita mengaji ilmu tauhid ni. Wajib tahu wujubul wajib. 1. Mana? Wujub mesti. Wajib contohnya ada Allah. Mana? Wajib syarak menekan atas kita supaya tahu wujubul wajib. Mana? Wajib pertamanya syarak suruh kita tu tahu mesti ada Allah. Satu wajib. Wajib yang kedua syarak suruh kita tahu tentu tidak tiada Allah. Tentu tidak tu istihalah. Tak ada Allah tu mustahil. Tu wajib yang kedua. Faham tak? Tentu tidak tiada Allah. Itu dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Yang ketiga wajib ke apa syarat suruh? Mengetahui dalil. 3 kewajipan syarat atas tiap-tiap perbahasan sifat Allah Ta'ala. Wajib tahu wujubul wajib, wajib tahu istihalatul mustahil, dan wajib tahu dalil. Itu 3 pahala. Nampak mengaji bahasa sifat je wujud tapi 3 pahala dapat. Kenapa? Tahu wujubul wajib, istihalatul mustahil, dan dalil. Jadi tentu tidak tiada Allah tu bila? Tentu tidak tiada Allah tu bila? Tu baru azali, tu baru koding. Tentu tidak tiada Allah tu bukan mustahil, wajib. Tu faham tak? Hak mustahilnya apa? Tak ada Allah tu mustahil. Kalau mustahil tu koding, tak ada Allah sedia kala lagi, tak kapir apa. Baharu Allah tu mustahil tak? Mustahil. Mustahil koding. Baharu Allah sedia kala lagi, tak kapir apa. Tu. Sebab tu dia suruh faham molek-molek. Sedar dulu-dulu. Biar khabar sikit dia kata.
Reti, fahamlah dan rentilah baik-baik. Molek-molek, faham molek-molek, reti molek-molek sini dulu supaya kita sedar. Nanti akan bahas. Supaya kita akan sedar, kita sedar. Kata apa? Kata tak bergaul, tak bercampur, mustahil. Dan tak boleh masuknya mustahil akal ni di dalam jumlah perkara-perkara yang qading. Tak boleh nak kata mustahil itu qading. Dan tak boleh nak kata juga mustahil itu baru. Nah. Qading kau tak, qading pun tak boleh, baru pun tak boleh. Baru tu ada permulaan bagi ada. Jadi kalau tak ada Allah tu, ada permulaan bagi ada. Berat lagi tu. Nak? Tu qading pun tak, baru pun tak. Gapo? Benda mustahil. Kenapa? Benda tidak. Tak sungguh sekali-kali. Itu. Seperti yang lagi akan datang bicara mustahil ni, qading kau baru lagi akan dia akan bahas. Supaya kita tu benar-benar reti. Kata mustahil tu jangan kita kata mustahil tu qading atau mustahil tu baru. Bukan hak qadingnya istihalatul mustahil, bukan mustahil. Insya-Allah jika kehendak oleh Allah Taala lah. Yang ketiga daripada tambihat, daripada penjagaannya afra, yakni juzuk-juzuk, satu-satu benda jaiz. Afra daripada segala yang jaiz pada akal itu. Gitulah takdir kalah lah. Afra jaiz mana? Juzuk-juzuk, satu-satu benda yang termasuk di dalam kata jaiz pada akal itu. Begitu. Ada kalanya yang sudah ada, ada kalanya yang sudah ada. Mana? Seperti kita ni. Ada tak kita ni? Ada tak? Kau Irfan ada? Ada tak Irfan? Ada. Dulu ada tak dulu? Zaman Fir'aun dulu Irfan ada tak? Tak ada. Nanti ni. Jadi dulu tak ada lah ni ada. Terima tak ada, terima tak ada Irfan? Terima tak? Lagi akan tak ada, terima tak? Irfan ni. Lagi akan ni tak ada pula. Mati, terima tak? Terima. Jaiz itu. Terima sungguh, terima tak? Faham tak? Ada kalanya benda jaiz ni ada dah, sudah ada seperti kita-kita ini. Dan ada kalanya yang sudah berlaku. Tu hak tadi ada, hak ni berlaku. Mana? Misal dulu. Seperti pecah. Gelas kaca jatuh, pecah. Pecah tu ada tak pecah? Tak ada. Sungguh. Regah lah bedek. Pecah tu ada tak? Tak ada. Mana ada pecah? Tak ada kata gelas kaca tu ada pecah. Pecah ada tak pecah? Tak ada kata. Gelas kaca aku beli itu duk mana pecah. Sungguh ke? Sungguh. Pecah sungguh. Pecah sungguh. Waina awak main contoh. Pecah sungguh. Ada kata ada pecah. Ada pecah. Ada pecah. Pelik ada pecah. Kalau kita tengok kita tengok gelas, lepas tu pecah. Kita nampak pecah ke nampak gelas? Nampak gelas. Betul tak? Kaca dia tu lah. Pecah nampak tak? Pecah. Pecah. Nampak? Ada. Jadi pecah tu daripada tak berlaku kepada berlaku. Apa panggil sungguh? Tu seperti pecah, patah. Buluh mari aku bedah Zai patah tak? Patah. Bila awak tengok ke buluh awak patah tadi tu, awak nampak buluh kan awak patah? Buluh. Patah nampak patah? Sungguh. Sungguh. Ni. Tak ada patah tu. Dan ada kalanya yang tidak ada. Ada kalanya afra' bagi jaiz hakal ni benda yang tidak ada. Dan tidak ni ada kalanya yang tidak. Ada kalanya tidak ada. Ada kalanya tidak. Lawai bagi tadi Sungguh lawai tidak. Berlaku lawai tidak berlaku. Mana sungguh lawai tidak. Ada lawai tidak ada. Ada kalanya yang tidak ada dan tidak berlaku. Yang tidak berlaku lagi. Mana misal dulu? Seperti buah kayu yang belum jadi lagi. Buah kayu yang belum tumbuh lagi. Tak berlaku lagi. Faham tak?
Dan pecah patah ya berlaku. Pecah patah bagi suatu yang belum berlaku. Kayu, nah. Kayu ni ada pokok, nampak tak pokok? Patah kayu, patah dah. Berlaku tak lagi? Tak lagi. Nah, tu. Patah kayu. Nah, pecah gelas, pecah pinggan. Ada tak pecah dah ni sekarang ni? Tak ada lagi. Tu. Tak berlaku lagi. Tu. Dan pecah patah bagi suatu yang belum berlaku lagi. Tetapi tidak bergalang. Tidak bergalang sebelah. Tidak bergalang sebelah. Ya. Tetapi tidak bergalang sebelah. Tetapi tidak bergalang sebelah. Tidak ter. Nanti ada dobik ni, tapi aku tak boleh baca dobik aku ni. Tetapi tidak bergalang sebelah. Apa aku tulis tu? Tidak ter. Tetapi tidak tergalang sebelah. Ya, tetapi tidak terhalang sebelah. Tidak terhalang sebelah. Maknanya apa? Yakni terima orang panggil sebelah lagi. Apa? Terima pecah. Faham tak? Sekarang ni pinggan makuk pecah tak? Dah. Terima dah nak pecah? Terima. Tetapi tidak tergalang sebelah. Mana tidak terhalang nak terima sebelah lagi. Nah, tak galang ni border lah. Tidak terhalang sebelah. Tak terhalang nak terima sebelah lagi. Bukan kata, tak terima ni nak kata pinggan aku pecah ni, mana boleh pecah. Tak akan pecah sama sekali. Itu wajib akal buat lagu tu. Nah. Tak akan pecah. Bagi pinggan aku ni benda tentu sungguh. Begitu lah. Dah. Nah, tu. Bahkan tak pecah dan pecah bagi makuk pinggan kaca tu, terima sungguh, terima tidak. Itu maknanya tidak tergalang sebelah. Tu. Berhenti situ. Berhenti situ. Ada topik pula ni. Jumlah dengan syarak atau adat dan ada kalanya kenakan mustah. Gitu. Tidak tergalang sebelah. Tidak terhalang sebelah. Nah, tadilah tidak terhalang sebelah. Maknanya apa? Tak berlaku, terima berlaku. Itu. Tak terhalang sebelah. Gana kata ada dan tiada, ada dobik tu. Jumlah tu satu, kata ada dan tiada tu jumlah dengan syarak atau adat. Ikut mana ni? Sekejap. Tak tergalang sebelah. Di situ. Nah. Bermula kata sungguh dan tidak tu. Gitulah. Sebab kata sungguh dan tidak ni dobik ni. Jumlah tu saya tulis angka satu luar, kata. Bermula kata sungguh dan tidak tu jumlah yang ni masuk daripada jumlah dengan syarak atau adat. Begitu. Tu. Nak atas itu. Lepas tu tulis angka satu ke angka berapa ikutlah atas kata jumlah tu. Bermula kata sungguh atau tidak itu masuk dalam jumlah dengan kata syarak atau adat. Lagu mana? Dan ada kalanya kenakan mustahil pada adat. Ada kalanya kena pada mustahil adat.
Mana? Seperti orang tua kembali jadi muda. Mustahil ada. Bukan mustahil akal. Pada akal harus lah. Harus. Tuhan nak kembali jadi muda dari sini. Nah. Tu. Mustahil ada. Seperti orang tua kembali jadi muda. Bukan orang panggil orang tua tu kembali orang panggil masa tu dah masa tu lah. Nah, faham tak? Kalau kembali maknanya masuk dalam perut mak dia lahir beranak, maksudnya usia orang panggil masa, tu mustahil akal. Kerana masa ni tentu dah pergi ke depan dah. Kullu atin qaribun, tiap-tiap yang datang tu pasti dah dekat. Maknanya muda. Nah, bangun-bangun tengok muda, dulu tua. Tu mustahil pada ada. Dan ada kalanya wajib pada syarak. Mana seperti mati kita kemudian daripada hidup di dunia. Tu orang panggil wajib pada syarak. Tapi wajib aridi lah. Dan ada kalanya pula harus pada akal tu mustahil pada syarak. Bila menggalang oleh dalil syarak. Bila orang panggil ada kedatangan oleh dalil syarak. Dalil syarak ada kedatangan. Seperti mana misal. Orang panggil harus pada akal. Tapi mustahil pada syarak. Sebab apa? Syarak ada janji dalam Quran hadis. Mana misal seperti umpama kapal terbang, roket naik pergi sampai ke bulan yang termaklum. Tu. Hukum akal kata apa? Harus pada akal. Tapi kalau belak dalam Quran hadis, dalam Quran hadis kata mustahil pada syarak. Ini menjalani di atas pendapat Tok Diskar lah. Nah, tapi pendapat tu Tok Guru pondok kita banyak dulu je memang gitulah ke. Nah, termasuk Tok Guru saya almarhum Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh Pak Ustaz Hamid Gunung pun dia kata tak siapa kapal Apollo tu ke naik ke bulan. Kalau kita duk sambut. Nah, hari apa? Hari fofo kapal Apollo tu naik sampai ke bulan. Okay, disambut seluruh dunia. Malaysia pun sambut dah. Pun tengok LTU. Kalau Tok Guru saya kata tak apa. Samalah kira Tok Diskar pun kata tak apa. Mana misal orang panggil mustahil pada syarak tapi benda tu harus pada akal. Pada akal harus tak? Harus nak naik ke bulan, nak naik ke planet Namek mana pun harus, tak ada apa. Akal harus. Nah, tapi bila syarak mari menggalang, mari menegah. Mari orang panggil menggalang ni mana menegah. Aridi dia panggil. Ada janji syarak. Dalam Quran buka tengok, toleh ni siapa ni? Orang panggil walaupun harus pada akal, mustahil pada syarak. Seperti umpama kapal terbang naik pergi sampai ke bulan yang termaklum. Kenapa mustahil pada syarak tu? Kerana pada nak boleh sampai kepadanya bulan itu, kerana pada nak jadi kerana kapal terbang pada nak boleh sampai pada nak boleh sampai oleh kapal terbang tu kepada bulan itu tak dapat tidak dengan mana-mana satu daripada dua jalan. Tu mesti kena dua jalan. Mana? Iaitu ada kalanya daripada dua jalan tu sebab segala langit itu ianya ruwa. Ruwa ni maknanya ruwa ni boleh tembuh. Faham tak? Langit tu boleh tembuh. Mesti. Tu kapan nak pergi sampai ke bulan? Mesti orang panggil salah satunya dia kena tembuh langit. Langit tu pula syaratnya mesti ruwa. Apa ruwa? Ruwa ni boleh tembuh. Macam air, awak berenang tu boleh tak? Tu orang panggil air tu ruwa, dia buka ruang. Ruwa itu kata panggil. Ruwa. Lain lah. Nak ruwa tu maksudnya bukan ruang. Dia memberi apa panggil memberi ruang gitu. Ruang ni mana memberi ruang. Nah, macam kita ikat plastik tu, ikat tali ke apa tu, kadang-kadang kita ikat mati. Mana tak boleh nak buka. Kadang-kadang kita ikat tu orang panggil ikat ruang. Sipu ruang. Apa? Sipu nak boleh buka balik. Tu. Faham tak? Tu kalau tali. Orang kata kecek ruang lah. Sengah dah Lutfi gua ni. Gua. Ni macam dinding ni. Ni gua tak? Dah, terang mentepus tak percaya. Nak tidak pecah palamu, pecah ganih dua tu lah. Nak pok.
Tapi mu tepuh angin, boleh tepuh tak? Boleh. Tu angin tu rua dia panggil. Tu. Jadi nak sampai ke bulan ni kata Tok Dis ke, mesti dua jalan. Mana-mana satu daripada dua jalan. Pertamanya, mesti langit tu kena rua. Dan lembek. Lembek seperti asap masalan. Ai umasilulaka masalan. Lembek tu bukan lembek kenyal tu bukan. Maknanya supaya asap tu lah. Asap mu tepuh dia boleh tak? Boleh. Mana ada orang bakar gapo tu biar asap. Lepas tu tak boleh tepuh. Kerah ni asap ni. Ada gitu? Tak boleh. Asap tu lembut tak? Lembut. Nak. Lembek tu maksudnya lembut lah. Lembut. Latif. Dan lembut. Lembek ia kecek lembek. Kalau kita lembek-lembek ni supaya ngakui lembek gitu tak ada ni. Ruah dan lembut. Gitu. Seperti asap masalan. Maka berlawanlah dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Gitu. Ini kata mustahil pada syarak, wala haruf pada akal. Mana firman-Nya Allah Ta'ala? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Artinya dan bina oleh kami di atas kamu akan 7 lapis langit yang teguh-teguh dan kuat-kuat. Allah Ta'ala kata kami buat langit ni teguh, kuat. 7 kalau langit ni kuat, teguh, bukan lembut, bukan lembek, bukan gua. Jadi lagu mana boleh kapal Apollo mu tu tumbuh? Tu. Tu satu. Berlawan dengan satu ayat Quran. Walau harus pada akal tapi mustahil pada syarak. Mengikut Tok Deskam lah ni. Lama ada orang yang tirak aku pula dalam video ni bukan. Dan ada kalanya pula. Salah satu daripada dua jalan ke? Ada kalanya pula yang ni jalan yang kedua pula nak boleh kau sapa roket kapal terbang tu ke apa? Ke bulan tu ada kalanya pula bulan tu tempatnya di bawah langit yang pertama. Bulan-bulan ni di bawah bulan tu tempatnya di bawah langit yang pertama. Mestilah bulan tu di bawah langit yang pertama. Kalau bulan tu di atas langit yang pertama, tak boleh betul tak? Nak kena ada pintu nak masuk tu. Nak Nabi lagi kena ketuk dulu pintu langit. Langit dunia. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ada pintu belakang tu. Tengok. Dan ada kalanya daripada dua jalan nak boleh sapa ke orang panggil roket, kapal terbang ke bulan tu. Bulan itu tempatnya di bawah langit yang pertama. Bukan di bawah langit yang bukan di bawah langit dunia. Di bawah langit yang pertama, atas langit dunia. Gitu. Maka berlawan pula dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Mana? Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. Nah, ayat Quran gitu deh. Betul tak Asling? Angguk iya ke tak tahu tu. Betul tak Asling? Ya, betul. Betul sungguh. Tu alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alash syamsa siraja. Arti firman Allah Ta'ala, adakah tidak menilik yakni tidak berfikir? Adakah tidak menilik yakni tidak berfikir oleh kamu? Tuh. Betapa bagaimana menjadi oleh Allah akan 7 langit yang berlapis-lapis. Jadi langit ni bukan ada 7 langit berlapis-lapis. Dan menjadi ia Allah akan bulan itu padanya pada langit yang berlapis-lapis. Bukan langit dunia ni dah, langit berlapis-lapis. Dan menjadilah ia Allah akan bulan itu padanya. Itu. Padanya tu kembali mana? Kembali kepada sab'a samawatin. Fihinna tu. Wa ja'alal qamara dan telah menjadilah oleh Allah Ta'ala al-qamara akan bulan. Fihinna padanya apa? Sab'a samawatin. Pada 7 lapis langit tu. Tibaqa tadi tu. Allah Ta'ala jadikan akan bulan pada 7 lapis langit tu nuron akan cahaya. Tu. Artinya bulan tu bukan duduk di langit yang langit dunia dah. Tapi duduk di langit
yang pertama duduk dalam lapis langit. No. Jadi kalau nak sampai sana, mestilah orang panggil kena tembus langit dunia. Lepas tembus langit dunia, langit pertama. Itu. Apa bagaimana boleh tembus gitu? Itulah di sisi Tok Diskam, walaupun naik ke bulan tu harus pada akal, tapi mustahil pada syarak. Kenapa ada janji syarak? Ini mengikut Tok Diskam. Dan adalah mustahil pada syarak ini dikatakan juga mustahil aridi. Mustahil pada syarak ni dikata mustahil aridi. Seperti juga wajibnya wajib syarak pun dikatakan juga wajib aridi. Macam tadilah. Tuhan nak azab orang mukmin, Tuhan nak bohlah syurga orang kaki maksiat. Harus tak pada akal? Harus. Tapi dalam syarak Tuhan janji ke mana? Orang buat amal soleh Tuhan nak bola syurga, orang hak maksiat kufur ke apa Allah Taala nak bola neraka. Tu maka kalau gitu harus pada akal, tapi wajib aridi pada syarak. Wajib syarak tu dipanggil juga wajib aridi. Wajib hak baru datang. Habis situ. Beberapa perkara yang mustahak bahawa direnti. Beberapa perkara hak mustahak patut berhak muhim, penting, itu mustahak sini. Beberapa perkara yang mustahak, yang muhim, yang penting, bahawa direnti, yakni kita tu kena reti. Kita tu kena faham. Ada beberapa perkara hak mustahak, hak penting, kita tu kena reti. Kena faham. Tak faham ni berat kita. Tak faham benda hak penting berat. Mana? Segala perkara yang ada itu dua bangsa jua. Segala benda yang ada tu ada dua jenis ya. Pertama, yang ada dengan membawa dirinya. Yang ada dengan membawa dirinya, diri perkara. Bawa diri itu sendiri. Bukan kena tupai di benda lain. Itu maknanya orang panggil zat. Maka inilah apa? Inilah perkara yang ada dengan membawa dirinya perkara sendiri yang dinamakan dia yang dengan zat. Ni orang panggil zat. Zat ni maqama bi nafsihi. Benda hak berdiri dengan sendiri. Mana? Benda hak bawa diri dengan sendiri. Kalau tok guru saya kata, benda hak kita nak kenal dia, kenal di diri dia. Itu orang panggil zat. Tak ada kena tanya dah gapo-gapo hak lain. Itu panggil zat. Kopiah. Orang tahu lalu. Sokak. Orang tahu lalu. Baju. Orang tahu lalu. Tu orang panggil apa tu? Zat lah tu. Tu. Dia tak sama dengan kuning. Kuning tu orang boleh faham tak kuning? Awak pergi kedai nak beli kuning boleh? Saya nak beli kuning. Entah kuning ke apa? Kuning. Cat. Bukan. Kunyit. Tak. Kuning, saya nak beli kuning. Boleh reti kuning, nak beli kuning Tahik pun nak kuning kali kot. Ada tahik kuning nak. Tak kok saya nak kuning. Boleh reti di diri kuning. Tak boleh. Jadi kuning-kuning tu bukan zat. Kerana zat-zat ni benda hak kena di diri dia. Kenapa? Kerana dia tu berdiri dengan sendiri ataupun bawa diri dia dengan sendirinya. Itu. Tak tupai di benda lain. Tidak menumpang di benda lain. Tu orang panggil zat, dia panggil. Itu satu. Yang kedua, yang ada dengan jalan menupan ada pada yang lain, ni ada pada diri yang lain. Tu dia ada, tapi ada dia tu tak boleh ada dengan sendiri. Kena tupai dia benda lain tu. Baru orang boleh reti dia. Macam kuning tadi. Saya nak beli kuning apa? Kuning kunyit lah. Reti. Saya nak beli kuning ni. Kuning ke apa nak beli? Cat. Reti. Cat tu zat, kuning tu sifat. Faham tak? Jangan duk tukar zat sifat kan. Bismillah. Habis tu. Yang keduanya, daripada dua bangsa, dua perkara yang ada, yang ada dengan jalan menupan ada pada diri yang lain. Lagu mana tafsirnya? Tak membawa diri sendiri. Dia tak boleh nak bawa, tak boleh nak kakak diri dia sendiri. Tak boleh.
Tak pernah kita tengok satu benda kuning ataupun pedas tu duduk sendiri. Ada tak? Ada pedas duduk sendiri boleh? Boleh pergi kedai rocik saya nak beli pedas. Pedas apa lada? Bukan. Saya nak pedas sajalah. Ada tak sih? Boleh? Tak boleh. Dia mesti menopel di lada. Tu saya nak beli manis. Boleh? Dia pun bawa gula. Saya tahu, saya gula saya nak manis. Boleh? Saya nak masing. Boleh? Tak boleh. Kenapa? Kerana dia tu tak membawa diri sendiri. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Dia kena tupel di benda lain. Ni gula, ni manis. Pak tupel situ. Nah? Ni garam, ni masing. Pak tupel situ. Nah. Dia tu garam bukan? Nah. Masing tu garam kah? Bukan. Oh, kalau tiap-tiap masing ialah garam, mu colek tiap mu kalau masak garam apa? Nah. Garam habis, buh dah tu. Jadi, masing tak? Suka ya Imam Jawa dah ni. Masing tak? Tiap-tiap. Masing enggak dia tu ni. Bagi bukan tiap-tiap masing tu garam. Nah. Nah. Kalau nak bahas lagi panjang lagi dah tu ni. Kita bubur garam tu dalam makanan. Yang memasingkan makanan tu garam ke? Tu tidak akal, tidak ada lah. Pada akal lah, pada akal. Pada akal garam ke? Apa? Air teh kita bubur gula. Yang memaniskan air teh tu gula ke Allah Ta'ala? Allah Ta'ala dia. Tu terima tak bergula boleh selari tak mani-mani? Tidak. Mana tu ada akal tak terima? Pada akal terima tak? Terima tak pada akal? Tak terima. Sebab apa tak terima pada akal? Bubur gula boleh selari tak manis-manis. Terima tak pada akal? Terima ke tak terima? Pada akal. Ni idea dah. Kita bubur gula tu selari. Tak manis lagi, terima tak pada akal? Terima? Nah. Betul lah. Tak dikata tak terima. Tak terima pasal ada. Terima. Kenapa yang memanis tu bukan gula. Allah Ta'ala. Tu dalilnya gula bukan gula yang manis. Bila kita kacau gula tu dalam air teh, gula hilang mana? Gula hilang lagi? Hilang gula, tak ada gula. Terus kita gula kacau hilang gula. Manis ada tak? Manis ada. Nah. Manis ada. Kata manis menopel gula. Gula apa mana tak ada? Manis ada. Tu dalil kata bukan gula yang manis. Kalau gula yang manis, mu bubur gula, kaca-kaca gula duk bayar tu. Kalau sekerak ni gula, sekerak ni tak hilang dah gula tu. Ni dak mu bubur gula, kaca. Hilang gula. Kalau kira-kira hilang gula, hilang manis ni betul tak? Hilang manis sebab manis ni menopel pada gula. Tapi dak, manis ada. Gula tak ada. Gula gimana? Aduh. Dapat kaduk gila situ lah mereka. Artinya bukan gula yang memaniskan. Habis itu lah. Tu kalau ngaji makulak sedap lagi lah tu. Maka ini mana? Ini orang panggil benda hak ada kena tupel di benda lain. Tak bawa diri sendiri. Supaya pedas, manis, masing tak dia. Kuning, biru, hijau, kau gapo ikut gilah. Nah. Ada kena tupel di benda lain. Tak boleh nak kakak tubuh dia sendiri. Tak boleh. Maka ini daripada jumlah perkara yang dinamakan dia perkara sifatan sifat. Tu yang dinamakan dia perkara tu sifatan akan
sifat. Tu orang panggil sifat. Benda hak kita tak boleh nak reti di diri dia. Tu kata tok guru saya gitu senang. Maqama bi ghairi artinya benda hak menopel di benda lain. Benda barang qama bi ghairihi berdiri di benda lain. Berdiri di benda lain. Kenapa tupel di benda lain? Sebab apa? Dia tu tak boleh nak kakak tubuh dia sendiri. Jadi bila dia tak boleh nak kakak tubuh dia sendiri, kita pun tak boleh nak kenal dengan diri dia sendiri. Tak boleh. Tak boleh nak kenal, tak boleh nak reti di diri dia sendiri tu tak boleh. Cuba pergi kedai rocik tak percaya. Saya nak beli pedah, boleh? Saya banding kerak tak boleh nak bawa pedah. Tak boleh tu tak ke kedai rocik tu bawa pedah. Ni pedah sekilo. Boleh? Tak boleh. Mana boleh direti gitu? Nah, mesti dia akan tanya, pedah ke apa warna? Pedah tomat, pedah soh ke? Pedah apa? Halia pedah. Pedah halia ke? Pedah lada ke? Anak lada ke? Lada burung ke? Lada benar ke? Lada bohong ke? Ikutlah. Mesti akan tanya. Nah, dia tak boleh nak reti diri pedah. Boleh bawa pedah. Nah, itu air lada. Saya tak, saya lada, saya nak pedah. Boleh? Yang ambil lada pergi mulutmu. Nah, hantar ambil bedah ya. Ni. Ambil bedah lagi. Tak sebaya ya. Tak boleh. Kenapa? Bedah ni benda hak kita nak reti dia, kena reti di benda lah. Benda lain. Kenapa? Dia tak boleh kakak tubuh dia. Dia tu kena tupel di benda lain. Tupel di lada, di soh, di apa lagi? Di halia tadi, di lada burung, di anak lada, di lada benar. Apa lagi? Ikut lagi. Nah. Lada benar lah, lada benar. Black pepper tu lah. Nah, lada orang panggil hitam-hitam tu. Lada burung dia panggil, lada burung. Lada burung Kau kat sini panggil ke dia? Agak black pepper. Black pepper tu bukan bahasa sini, bahasa danu. Bahasa Amerika tu. Lada sulah. Lada sulah. Ikut lagi lah. Artinya yang kata bahasanya benda tu kita tak reti di diri dia. Kena reti di benda lain. Baru reti. Itu dia panggil sifatan. Maka yang kedua ini, yang ni sifat ni yang kedua ni mana sifat ni sekiranya kalau ada ia yang kedua ni sifat ni pada zat makhluk, kalau ada orang panggil di zat makhluk, di tubuh kita, di tubuh meja, di tubuh kursi, di tubuh lada, di tubuh gapo, makhluk lah, benda yang kena jadi itu makhluk, maka dinamakan dia yang kedua ni Arab. Dinamakan juga Arab. Gatik tu getek lah. Orang panggil sifat pun panggil, Arab pun panggil. Tu pedah di lada orang panggil sifat tak? Sifat. Arab dia panggil tak Arab? Panggil Arab juga. Sifat pun orang panggil, Arab pun orang panggil. Boleh panggil dua-dua. Betul tak? Boleh panggil dua-dua. Kenapa iktibar sifat? Kerana dia tu ada di zat lada. Menumpang di zat lada. Nah, panggil Arab kenapa? Kerana dia tu baru kedatangan. Kedatangan itu maknanya sifat yang baru kedatangan. Terima berkurang. Dah. Kalau mengikut Asy'ariyah tidak kekal dua zaman. Tapi itu panjang lagi perbahasan. Tidak kekal dua zaman itu setengah daripada Asy'ariyah kata hak tak kekal dua zaman itu gerak dan dia macam-macam lah. Tapi pendapat kau yang tahqiqnya Arab tu diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dia sifat kedatangan Arab dia panggil. Jadi sifat kita tu boleh dipanggil sifat, boleh dipanggil Arab. Kalau pada zat Allah, yang kedua ni kalau ada di zat Allah Ta'ala, maka dikatakan sifat ma'ani jua sahaja. Tak boleh nak kata Arab. Jangan kata Arab ma'ani jangan. Arab ma'ani yang pertama kudrat. Jangan mu. Nyanyi Arab ni tak kekal dua zaman. Kalau pun kekal diperkekalkan, terima perkurangan, terima pertambahan. Macam gula tadi lah. Ketika mana dia gula, manis tadi ketika mana orang panggil belum masuk dalam air, manis tu menopel di mana? Di gula. Apabila gula buah lah air kucah hilang gula, manis duduk mana? Manis tupai mana manis? Manis tupai di air. Arak tak? Arak tu kedatangan tu.
Daun pisang sebelum dia kuning dia ke apa? Hijau. Bila orang panggil mari kuning, hijau gimana? Tak ada lah. Ganti dengan kuning. Jadi orang panggil hijau kuning pada daun pisang tu dia panggil apa? Sifat pun panggil kerana iktibar menupai di daun pisang. Arak pun panggil. Kenapa? Tidak kekal. Terima perubahan. Terima pertambahan. Terima perkurangan. Lepas kuning, dia mari apa pula? Koko pula. Jangan duk lawa tokai pisang. Fawahing. Lawa tokai pisang. Tokai pisang tahu mari warna gapo pula lepas hijau. Nah, yang mari kuning, lepas kuning yang mari koko. Hagi mana yang kuning ada? Tak ada. Itu nak tak arak. Mana? Benda kedatangnya. Nah, bukan koding dak, benda kedatangnya. Nah, bukan koding dan tak kekal. Kalau pun kalau pun kekal, diperkekal. Itu. Kekal aridi dia panggil. Ada beza arak dengan sifat ni. Nak beza kan? Kalau di Tuhan bezalah, bukan arak lah. Kalau di Tuhan orang panggil sifat saja, tak panggil arak. Di makhluk orang panggil sifat ataupun arak. Boleh panggil sifat, boleh panggil arak. Sama je. Kenapa boleh panggil arak? Sifat makhluk ni apa boleh panggil arak? Sebab benda tu kedatangan berubah. Tuhan yang merubah. Nah, Tuhan yang merubah. Daun lain, hijau lain. Bukan diri daun tu ialah hijau. Hijau tu ialah daun. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dia tu dia. Sifat yang kekal. Sifat kekal. Sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi hijau di daun tadi. Nah, terima perkurangan tak? Terima pertambahan. Terima perubahan. Terima. Nah, dalil tengoklah. Daripada hijau jadi kuning. Bermakna hijau tu arak. Kuning tu pun arak. Terima perubahan tak? Terima perubahan. Orang panggil arak. Kedatangan. Ditajaduk oleh Allah Ta'ala. Diperbaharui oleh Allah Ta'ala. Faham tak? Pamak lepas kuning, mari ke dia pula. Coklat, koko. Nah, pas mana kuning? Hilang tak ada lah. Tu yang jadi koko pula. Daun tu ya, bukan daun lain. Daun tu. Ni. Kuning hijau tu orang panggil sifat dan arak. Di makhluk panggil sifat, panggil arak pun panggil. Sebab apa? Panggil sifat sebab dia menopel di zat daun tadi. Panggil arak sebab apa? Dia tu terima perubahan. Kedatangan diperbaharui oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita menjalani di atas pendapat Asy'ariyah, arak tidak kekal dua zaman. Hijau ada di dinding ni. Saat ni dengan saat ni. Dengan saat lagi akal, hijau lain ni. Bukan hijau tulah dak ni. Dinding sama. Oh, dinding sama tak ke dinding lain. Tukar dari dinding ni ya. Nah. Hijau lain. Ditajaduk, diperbaharui oleh Allah Ta'ala. Kullu yaumin huwa fi sya'nun. Itu. Dinding tu zat. Hijau tu sifat. Iya, mesti. Tak okey hijau tu zat pula. Nak ni. Tengok. Kalau pada zat, yakni kalau yang kedua ni pada zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat ni kalaulah orang panggil kita iktibar di zat Allah Ta'ala, maka dikatakan sifat ma'ani jua saja. Orang panggil sifat ma'ani atau sifat saja. Tak boleh panggil arak. Jangan panggil arak. Zat Allah Ta'ala orang panggil sifat. Nah, hak ada di zat Allah Ta'ala tu hanya boleh dipanggil sifat saja. Tak boleh panggil arak, tak boleh. Sebab apa? Bukan bahasa benih terima perubahan. Ada orang lain yang menjadikan kudrat di zat Allah Ta'ala. Ada orang lain yang buat iradat Allah Ta'ala. Tak ada. Kudrat dia sama koding dengan zat dia. Sama kekal dengan zat dia. Iradat dia pun sama koding, sama kekal dengan zat dia. Dia tak terima perubahan. Bukan bahasa sifat yang baru kedatangan. Maka tak boleh panggil arak di zat Allah Ta'ala. Hanya boleh panggil sifat. Itu pun ulama kita kadang-kadangnya dia tak bagi kita terjemah sifat Allah Ta'ala tu makna sifat yang menopel di zat Allah. Kerana bahasa tupel tu makna tupel tu tak kekal tak? Nopel ni kekal tak? Macam Afiq main tupel di pondok ni. Kekal tak dia? Dah kekal ni nak pes ni. Nah, tupel. Saya tupel rumah awak sekejap. Nampak dah sekejap tupel. Nah, saya pergi rumah bedeng. Tupel bilik air. Duduk sampai kiamat ada bilik air tu. Tupel. Lepas tu kadang-kadang tutup guru kitanya dia tak
tak orang panggil tak mensayugia ke. Nak tidak setuju. Orang kata apa? Tidak mengesyorkan kita terjemah sifat Allah Ta'ala tu dengan mana sifat yang menopel di zat. Contoh kudrah. Nah, kudratun hiya sifatun qadimatun. Baqiyatun. Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah Ta'ala. Nak terjemah mana? Kalau kita terjemah betul-betul gini kudrat tu, perkuasa-perkuasa tu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal, yang berdiri ada di zat Allah Ta'ala. Kadang-kadang tu kita tak suka terjemah gitu. Qaimatun fi zatillah, yang ada di zat Allah Ta'ala selalu. Qaman dengan mana wujud. Nah, dengan yang ada di zat Allah Ta'ala. Jangan kata yang menopel di zat Allah Ta'ala. Kalau kudrat tu yang menopel, maknanya tak kekal juga. Arak tu. Sampai tahap tu guru kita kadang-kadang cermat terjemah tu nak bagi beza orang panggil di antara sifat dengan makna arak. Sifat ngerti di zat Allah Ta'ala tu beza. Kedekat kita sifat kita arak kita. Sifat sebab apa? Menopel di jiring kita, menopel di zat kita. Arak sebab apa? Sebab kedatangan. Tak ada bayi baru lahir boleh berlari berapa ada? Tak ada. Nah, tu nak ayat jadi kedekat tu terima perubahan. Sifat bahasa kedatangan. Gitu. Hak mana? Hak makhluk ni. Maka boleh panggil sifat, boleh panggil arak. Sifat Allah hanya panggil sifat, tidak boleh panggil arak. Habis. Adapun yang pertama itu iaitu yang pertama. Gapo? Zat. Zat tu hak pertama tadi ke? Yang pertama tu zat. Maka terbahagi dua bahagi pula. Wallahu a'lam. Macam itulah. Adapun yang pertama dah. Kita baca banyak sikit hak ni supaya cepat khatam hak ni. Alhamdulillah. Mana ni? Bapak habis dah mari dah. Mana muka surat apa? Surat ni. Dan mesti sengoti sudah. Qala Syekh Tu'di Sekam rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Saya tengok kitab demo. Muka buka ni. Buka surat ni. Tengok ni. Mbak kitab demo ni tak ada lobit dia deh. Tengok dah. Dan mesti sengoti. Mesti lagi, sengoti lagi. Sungguh. Boh lagi. Dan mesti sengoti sungguh. Gua tak puasa kipas dah. Aslinya cuba betul sikit. Dan mesti sengoti sungguh. Kita tu hukum akal tu. Mesti sengoti sungguh. Nah. Mesti sengoti sungguh. Nombor 3. Okey, beres. Mesti sengoti sungguh. Kata tu mana etika? Mesti sengoti sungguh kata yang ni etika Tuhan itu yang kekal. Mesti Tuhan kekal. Mesti kita etika Tuhan itu kekal. Lawan bagi kekal tidak binasa. Lawan kekal binasa. Itu bukan tidak binasa. Lawan kekal ialah binasa. Etika apa binasa? Tidak binasa. Gitu. Tidak binasa tu orang panggil istihalatul mustahil. Dan tidak mati sekali-kali. Ada sekali-kali tak? Lagi tak ada? Tak ada? Ada. Ya ada satu dhabit ni, yakni mati yang kemudian daripada hidup. Dia jaga situ. Ada dhabit ni. Dhabit ni bukan dhabit saya ni, dhabit tak discuss diri ni. Wa angka 1 bawah pada mati tu, yakni mati yang kemudian daripada hidup. Bukan mati hak dalam perbahasan sifat hayat ni bukan. Faham tak? Nak jaga tu.
Tidak binasa dan tidak mati sekali-kali. Apa? Mati yang kemudian daripada hidup. Tidak sekali-kali. Tuh. Dengan sebab apa kita boleh etikad mesti Allah Ta'ala tu kekal dan tentu tidak dia binasa? Dengan sebab kita fikir akal kita lah, kita guna akal kita tu Tuhan bui tu mikir. Kalau dia yakni Allah sudah mati atau lagi akan mati, dah mati lagi akan mati pun kita juga. Ataupun mati dah tu lama dah 10 tahun lalu mati dah tu ataupun lagi akan mati. Maka siapalah yang mematikan dia? Siapa yang matikan Tuhan ni? Kalau Tuhan ni mati dah atau tak mati lagi akan mati pun kita ni mati lagi kita dah lagi akan mati dah lagi akan mati. Siapa yang matikan kita? Allah. Tok nenek kita mati dah. Mati dah. Siapa mematikan tu nenek kita? Allah. Pak kalau Tuhan ni mati ataupun lagi akan mati, siapa yang mematikan dia? Siapa yang telah mematikan dia dan siapa yang lagi akan mematikan dia? Tu tengok. Tengok kita ya. Sama lah. Oh, lain deh. Kemudian jika ada yang mematikan dia, kalau ada pula tu ada hak yang mematikan Tuhan. Cari siasat. Oh, ada. Siapa? Zaid yang mematikan Tuhan. Dia yang dibunuh Tuhan itu. Dia ni. Contoh tu. Kemudian jika ada yang mematikan dia Tuhan, maka tentulah dia itu yakni Allah tu bukan Tuhan. Tentu dah Allah tu bukan Tuhan. Kalau Allah tu telah mati atau lagi akan mati, siapa yang mematikan dia? Kita kata Zaid yang mematikan dia. Patut Tuhan mati pun Zaid yang mematikan Tuhan. Kalau gitu Allah tu bukan Tuhan lah. Tentulah dia yakni Allah tu bukan Tuhan. Patut siapa Tuhan? Hanya yang mematikan dia Allah. Itulah Tuhannya. Itulah Tuhan. Siapa Tuhan tadi? Zaid lah Tuhan. Kemudian jika mati itu dengan Tuhan sendiri memati. Habis nanti dulu. Berhenti setakat tu tadi. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak kekal, bahkan binasa atau mati dengan mana mati kemudian daripada hidup. Bukan mati hak lawan sifat bagi perhidup tu dah. Mati kemudian daripada hidup. Kalau mati hak lawan bagi sifat perhidup tu mati sejak dari awal lagi tak ada hidup dah. Berarti ni. Ni mati lawan mati kemudian daripada hidup. Berarti ada yang mati ke Tuhan lah. Kalau dia mati dah berarti ada yang mematikan dia. Lagi akan mati pun ada yang akan mematikan dia. Kalau gitu dia bukan Tuhan. Allah tu bukan Tuhan. Siapa yang mematikan dia? Itulah dia Tuhan. Baik. Allah mengaku tak dia Tuhan? Allah mengaku dia Tuhan. Tiba-tiba dia bukan Tuhan. Sebab apa dia mati dah? Bermakna Zaid yang mematikan Tuhan itulah orang panggil Tuhan. Maka Zaid pun mengaku saya lah Tuhan. Maka sama pada dakwa dengan Allah sebagai Tuhan, Zaid pun tak boleh kekal juga, kena mati juga. Maka siapa yang matikan Zaid? Khalik. Tadi jadi tasasa kat tu. Nampak tak? Ataupun siapa yang matikan Zaid? Allah yang mematikan Zaid. Siapa yang matikan Allah? Zaid yang matikan Allah. Apa tu? Jadi do tak? Do. Atau tasasa. Tasasa tak tahu sampai ke bila. Itu semua mustahil. Terdahulu telah pun nyata orang panggil mustahil do dan tasalsul. Habis. Kemudian habis tu. Ni lain pula. Kemudian kita fikir pula. Jika mati itu fardu takdir. Jika mati Allah Ta'ala itu, jika mati itu, mati Tuhan itu dengan Tuhan sendiri mematikan. Siapa yang mematikan Allah? Allah yang mematikan Allah. Allah bunuh diri. Apa tak? Tu siapa yang matikan Tuhan? Tuhan sendiri yang matikan Tuhan.
maka tentulah bohong juga. Bohonglah. Kau lagi sangat bohong. Kerana apa? Kerana apa bohong? Ilak pada kata bohong. Kenapa bohong Tuhan bunuh diri? Begitu senang. Tuhan bunuh diri. Kenapa tak? Kerana mati itu sebelum Tuhan buat dia, maka tidak ada lagi. Hanya ada dan jadi dia itu sebab Tuhan buat. Nampak tak? Kerana apa kata bohong Tuhan bunuh diri? Kerana bermula mati itu, sebelum Allah Ta'ala hak buat dia mati, sebelum Tuhan buat dia ni, sebelum Tuhan yang menciptakan mati, Tuhan tak yang mematikan, Tuhan yang mati. Sebelum Tuhan yang buat mati, maka tidak ada lagi. Mati tu tak ada. Kalau Tuhan tak buat mati ni ada tak? Tak ada mati ni. Tuhan yang buat mati ni, bukan orang lain. Tuhan yang buat mati. Maka tidak ada lagi. Mana? Maka mati itu tidak ada lagi sebelum Tuhan buat. Hanya ada, yakni hanya mati itu ada dan jadi dia mati itu sebab Tuhan buat. Tu. Bermakna mati itu baru tak? Barulah. Sebab Tuhan buat. Kalau begitu, nampaknya ada benda yang Tuhan buat jadi lebih sakal pada Tuhan lagi. Lebih sakal ni. Lebih sakal ni mana lebih kuat. Lebih kuasa. Itu mana lebih sakal. Sakal remo. Itu. Tu Hamdi gini napa orang bawah. Napa napa sakal Hamdi. Baik. Kuasa dia. Itu mana ya. Lebih sakal mana lebih gede. Tu jadi kalau begitu nampaknya ada benda yang Tuhan buat yang jadi lebih sakal, lebih pada Tuhan lagi. Makhluk tu lebih debel pada Tuhan lagi. Gapo? Gapo makhluk yang Tuhan buat lebih debel pada Tuhan? Segapa dia? Gapo dia? Ni, ada cara sini. Gapo dia? Mati tu lah. Ada sini. Maka bohong. Bohong. Gapo? Makhluk tu buat tiba-tiba makhluk tu betul lah. Macam dia kira macam cerita Ultraman lah. Profesor tu dia buat uji kaji gapo jadi raksasa. Raksasa tu telak profesor tu gitu. Jadi Allah Taala buat mati dia sini. Allah Taala buat mati pun memati ke Allah Taala. Mati Allah Taala. Selok tu sebab apa? Sebab memati ke Allah Taala. Mati tu siapa mati? Mati tu makhluk Allah Taala buat gitu lah. Jadi bohong pelik cerita ni. Tuhan buat mati tu pun memati ke Allah Taala pula gitu. Jadi ada lagi hak makhluk Tuhan buat lebih sakit, lebih gedebel, lebih samsing, lebih hamla daripada Tuhan gitu. Boleh terima apa lah tak kita gitu? Agak benar lebih terima. Tu sedap tu dia scan ni kecek. Cuba tengok kalau begitu mana? Kalau begitu mana? Kalau begitu yang ni kalau begitu yang ni kalau mati tu Allah Taala buat. Berarti bila orang panggil Allah Taala buat mati bermakna mati itu baru. Tidak ada lagi, hanya adanya mati itu. Jadi mati itu sebab Tuhan buat. Belum daripada Tuhan buat mati ada tak mati? Tak ada, Tuhan yang mematikan. Yuhyi wa yumit. Tu Allah Taala yang menghidup, yang memati. Jadi mati itu Allah Taala yang buat. Jadi sebelum Allah Taala buat mati ada tak? Tak ada. Kalau begitu bila Allah Taala buat mati jadilah mati. Mati itu nampaknya ada benda. Yang ni mati itulah benda tu. Ada makhluk, ada benda yang dijadikan oleh Allah Taala. Yang Tuhan buat mana yang dijadikan oleh Allah Taala jadi lebih sakal pada Tuhan lagi. Lebih nelai, lebih handle. Kalau kita panggil lebih nelai tu mana handle. Lebih sakal, lebih gedebel. Daripada Tuhan lagi. Gapo? Mati tu dah. Maka bohong. Hai bohong cerita lagu tu macam cerita Ultraman ya. Tak jadi hijau gitu Tuhan. Apa itu Tuhan buat makhluk dia pula telai dia. Kemudian apabila kita yakin tu mana yakin kata kekal Tuhan. Bila kita kejap kata i'tikad mesti kekal Tuhan, sungguh kekal Tuhan,
maka kejap yakni yakin pula kata tidak binasa Tuhan. Nah, itu dalil dia. Kalau Tuhan tak kekal, tentu dia binasa. Siapa yang membinasakan dia? Yang membinasa dia itulah Tuhan. Kalau gitu yang membinasakan dia tu Tuhan, sama dengan dia juga mengaku Tuhan. Kalau gitu ada yang membinasakan Tuhan, hak membinasakan Tuhan. Jadi dur atau tasasuh. Faham tak? Ada dia kata Tuhan membinasa diri dia sendiri. Binasa-binasa ni boleh jadi kalau Tuhan tak buat. Boleh. Binasa ni Tuhan buat. Kalau gitu dia buat binasa, binasa tu membinasa ke diri dia. Cerita Ultraman lah gitu. Ni. Ada lagi makhluk lebih handal daripada Tuhan dia. Nah, tu bohong. Kalau gitu yakin kejak dalam hati kita, Tuhan mesti kekal, tentu tidak dia binasa. Habis. Wallahu a'lam. Qala al-muallifu rahimahullah, dan tentu ngoti Tuhan itu yang bersalahan dengan yang baru-baru. Wallahu a'lam. Belum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Sakan tu ganeh. Betul. Sakan tu ganah lah. Bau duit ada. Betul. Ustaz Mubi. Ustaz Mubi betul. Bau duit tu ada. Orang panggil sifat wujudi ni, tiap-tiap sifat yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Tu orang panggil wujud tu. Nah, wujudi tu. Bau ada tak? Ada. Kenapa boleh kesan dengan perhidu? Tu betul. Bau duit tu ada ke tak? Rupa-rupa ramai komen saya tak boleh nak tengok. Kena kan ni. Kena apa? Kena main tolak gitu. Sakan tu ganeh. Betul lah. Ganah buya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Anak-anak yang dikasihi, anak-anak aku lah ni. Kita semua ni anak-anak tok dia scale lah ni kira-kiranya. Anak arwah dia panggil ni. Anak dalam arwah, kerana kita ni mengaji dengan kita dia. Anak-anak yang dikasihi, adalah puak muslimin kita yang berdosa itu, yang buat kerja dosa, buat maksiat itu, pada pihak begitu. Pada pihak kita ni ulama lah, bukan pihak kita saya ke tidak. Pada pihak kita ni ulama. Kita pula berpihak pada ulama. Kita duduk sebelah ulama, kerana ulama ni warasatul anbiya. Pada pihak kitanya sangat-sangat bimbang. Ulama ni bimbang sungguh. Dan sangat-sangat takut. Ulama ni dia lebih takut, lebih bimbang kepada umat ni lebih daripada pramugari tu bimbang kepada penumpang. Pramugari kalau mau naik kapal terbang, biasa naik kapal terbang asling. Biasa naik kapal terbang. Biasa naik tak kapal terbang? Biasa tak? Biasa. Sebelum nak terbang tu kan pramugari ajar tak nak pakai ke mana, biasa. Berapa kali naik kapal terbang? 2 kali. Kali gi dia ajar dah. Alah balik dia ajar pula tak? Ajar pula. Mu tu tak boleh kata pramugari bobo duk ajar kita aku naik aja pandai dah mu ajar dah. Ajar pula macam aku bodoh sangat boleh ya gitu. Tak boleh kat sini. Kenapa kerja pramugari ni kena bagi petunjuk. Yo bimbang takut anak penumpang kapal ni tak reti gapo sekarang. Ulama lebih pada tu lagi bimbang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu sangat-sangat bimbang pada pihak kita, pihak ulama sangat-sangat bimbang dan sangat-sangat takut. Jadi mereka itu kok puak muslimin hak buat maksiat berdosa tu seakan-akan puak kafir ni, seakan-akan nak sama dengan puak kafir itu. Tak ada beza weh, kafir pergi berzina, kita pun orang Islam pergi berzina. Kafir duk tikai nombor ekor, kita orang Islam pun jujuk tikai nombor ekor. Nah, kafir duduk kelak disko gedung togok agak. Orang Islam nama-nama mak dah lah. Karing pun, somak pun, duduk gedung-gedang juga di disko minum agak. Seakan-akan puak kafir, yang ni seakan-akan nak sama dengan perangai puak kafir itu.
Bahkan mereka itu, yakni puak muslimin kita yang berdosa buat kerja maksiat itu, ialah setengah daripada puak itu betul-betul. Setengah daripada puak itu betul-betul ada juga dah. Ada kecil ni. Ada juga dah. Tu bukan semua lah, ada juga. Nama Zaid, nama Khalid, nama IC, tapi tanya semaya bel, tak ada wajib-wajib. Tak. Mana jadi apa tu kalau IC nama Islam pun? Agak halal ke haram? Halal. Nak ada ni. Atau haram. Halal siapa haram? Ada ni. Ada juga dah tu saja. Bahkan mereka itu puak muslimin kita yang berdosa itu ialah setengah daripada puak itu, puak kafir betul-betul ada juga dah. Tu. Kenapa ada juga dah? Ilak pada kata ada juga dah. Ilak pada kata ada juga dah. Kerana puak kita itu bermacam-macam bawakan. Kerana salah kita juga. Cara bawa ke agama tu macam-macam cara. Kerana puak kita itu bermacam-macam bawakan. Ada yang salah i'tikad dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Ada cara bawa ke Islam. Tengok-tengok akidah tidak ahli sunnah wal jamaah. Ada ahli sunnah wal jamaah. Allah maujud bila makan. Tiba-tiba bukan juga. Orang itu kafir, ini kafir, semua tak itu pendapat tak sah dia kafir belaka. Berat lagu tu. Macam-macam lah. Dan ada yang salah cakapan. Salah cakapan pun ada. Dan ada yang salah perkataan yang membawa kepada kufur mereka itu umat Islam. Na'udzubillahi min zalik. Minta berlindunglah kami dengan Allah daripada demikian itu, demikian membawa kepada kufur. Kemudian apabila ni syarat lah, apabila tu syarat. Kemudian apabila kita faham dah hal kesukaan dunia, cuba tengok. Ada bagi? Nah, ni kita. Kemudian tu apabila kita faham dah hal kesukaan dunia ini sekejap jua. Sekejap saja. Seronok dunia ni sekejap aja. Mati malam ni tak ada lah dunia ni. Tu. Gak kalau mati kita tak boleh nak bawa sekali dengan sayang kita. Mati sore-sore kita, kubur masing-masing. Seronok dunia ni kita tahu dah sekejap aja. Dan kasih kepada dunia tu kita tahu dah ialah humbi asal. Bagi segala kesalahan dan kejahatan kita dengan Allah Ta'ala, maka ni jawab bagi apabila tak disyarat. Maka janganlah bila kita tahu dah lagu tu, maka janganlah sekali-kali anak-anak jadi orang bodoh. Janganlah anak-anak jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Sama telah, yang ni lebih-lebih lagi. Tu sama telah, mana lebih-lebih lagi pula. Tu lebih bodoh daripada binatang an'am itu. Janganlah anak-anak tahu dah kata bahawasanya dunia ni sementara. Cinta kepada dunia itulah punca segala kejahatan. Bagi siapa? Bagi pok iya kaya-kaya pok ni. Bagi apa? Bagi? Memang jauh. Tu. Anak-anak tahu dah kata dunia ni sementara. Kasih ke dunia ni punca segala kejahatan. Maka janganlah anak-anak jadi orang bodoh. Sama telah lah, lebih-lebih lagi lah pula terlebih bodoh daripada binatang an'am itu. Kerana apa? Kerana binatang-binatang itu bukanlah daripada bagai makhluk yang kena bangkit. Bangkit tu mana bangkit daripada kubur. Bangkit itu mana bangkit je bangkit gitu ya. Kena bangkit, yang ni kena bangkit daripada kubur. Dan jangan, yang ni bukan kena bangkit untuk hisap, kira cara masuk dari syurga ke neraka gitu. Bangkit juga binatang ni, tapi untuk balah, untuk Tuhan ni tunjuk keadilan Tuhan ada. Binatang ni dia buat khianat ke binatang ni.
Maka akhirat esok dibakit balas balik. Hok nyepak kau dia nyepak kau ni bola. Atau mampu gitu. Ataupun binatang ni pernah disepak oleh hasling. Maka hasling dengan binatang tu pernah dibakit pula. Nah, lepas tu binatang tu sepak pula atas kepala hasling. Contoh. Dekat sini. Ada juga gitu. Yalah Buddha tu bodoh lah. Tulis Buddha. Buddha tu bukan Buddha, agama Buddha tu bukan. Kalau Buddha, agama Buddha tu dia dengan Buddha. Ni bodoh. Eja tu eja kena? Bawau dak alih. Bodoh. Dia panggil. Bukan Buddha. Salah kalau baca Buddha. Bodoh. Eja bodoh tu bawau dak alih. Bodoh. Kenapa? Kerana binatang-binatang tu bukanlah daripada bagai makhluk yang kena bakit. Bukan bagai makhluk yang kena bakit hisap cara untuk masuk syurga ke neraka. Itu maksud dia. Bakit juga untuk menunjukkan keadilan Allah Ta'ala. Bakit juga untuk dapat balas kepada orang yang buat zalim pada dia. Dan janganlah kita semabul. Semabul tu makna kesamaran. Jangan kita semabul, jangan kita samar, jangan kita tu jadi peling. Jangan kita semabul. Jangan kita tu sama. Jangan kita tu bertukar antara syurga orang lain, yang syurga orang kafir. Syurga orang lain tu syurga orang lain, yang ni syurga orang kafir dengan syurga kita, yang ni syurga orang Islam. Jangan duk tukar, duk tengok dunia ni, woi sedap. Ni syurga orang kafir, bukan syurga orang Islam. Nah, jangan duk tukar syurga kita dengan syurga orang lain. Mana seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Arti sabda Nabi, dunia itu ialah penjara bagi yang beriman. Dunia ni penjara bagi orang beriman, bukan syurga bagi orang beriman dah. Tu. Dan syurga bagi yang kafir. Tu. Di sini mana? Di hadis sabda Nabi ni, mari anak-anak perhati akan satu cerita. Yang nak cerita sikit. Cerita gapo? Cerita yang ajib, yang ajib pada adat. Cerita ni ajib yang menghairan pada adat, bukan menghairan pada akal. Pada akal harus karamah itu amrun khariqun lil adat. Yang ajib, yang hairan pada adat. Iaitu pada masa Syekh Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar jadi Qadi Qudah. Qadi Qudah ni ketua hakim bagi segala tuk-tuk hakim. Ibnu Hajar ni orang Mesir. Nah. Ibnu Hajar Al-Haytami ni orang Mesir ke? Macam Imam Ramli juga. Tapi dianya mengajar di Mekah dan wafat di Mekah. Maka sebab tu kalau tuk-tuk guru pondok kita dulu mengaji di Mekah, memanglah orang panggil mazhab Syafi'i hak kita lah bawa daripada Mekah siapa ke Malaysia ni, daripada kitab-kitab Ibnu Hajar banyaknya. Kitab Tuhfah Ibnu Hajar. Kalau orang panggil mazhab Syafi'i hak orang mengaji di Mesir tu banyak Imam Ramli. Kerana Imam Ramli tu di Mesir sampai mati pun Mesir juga. Ketika mana Ibnu Hajar Al-Haytami ni jadi Qadi Qudah. Qadi Qudah ni mana ketua Qadi. Qadi ni bukan tuk kadi akad nikah tu, bukan. Hakim tu. Hakim mahkamah tu. Yang memutuskan hukum. Yang mahkamah dulu tak ada mahkamah sipil, mahkamah syariah belaka. Maka lalu ia Ibnu Hajar tu pada satu hari dalam kedai, dalam pasar Mesir. Ketika mana hidup Mesir lah ni. Lalu kok pasar raya di Mesir. Di dalam perhimpunan yang baik dan kelakuan yang elok. Mana Ibnu Hajar tu naik kereta molek, mana naik kenderaan yang baik, pakai baju yang baik, kelakuan yang baik, mana orang panggil ada haibah. Kemah nampak bersih, mewah. Itu. Maka menurut akan Ibnu Hajar tu oleh seorang Yahudi menjual minyak yang panas. Lalu orang Yahudi ada duduk dalam kedai pasar tu duduk jual minyak panas. Dia tengok ke Ibnu Hajar, ni Qadi Qudah ni. Ni ketua hakim ni, Ibnu Hajar ni. Nampak mewah molek. Dia pun ikut. Ikut. Dengan hal berlama-lama kain nyonya Yahudi tadi tu dengan minyak itu. Ada. Orang jual minyak berlama lah dengan minyak tubuh dia. Maka pegang ia Yahudi akan talikan baral Ibnu Hajar.
Ya turut gapo dia pun pegang talikan. Talikan ni maknanya tali hak ni lah. Talikan ni tali hak ni. Hak di mulut bara kuda dia tu. Pegang. Tali pancu. Tali pancu, talikan. Dan katanya Yahudi, "Hei Syekhul Islam, sengka engkau bahawa Nabi kamu bersabda ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin." Kata Yahudi itu, mu seka kata hadis Nabi mu sabda dunia ni syurga orang kafir. Nah, penjara bagi orang mukmin. Lalu Yahudi tu kata, maka manakah jail? Jail tu makna penjara lah. Manakah jail yang ni, manakah penjara yang engkau masuk di dalamnya, jail penjara masa sekarang? Dan di manakah syurga yang masuk aku dalamnya syurga masa sekarang? Artinya mu tengok sekarang ni, mu tu dalam jail ke? Aku ni dalam syurga ke mana? Aku tengok minyak dengan tubuhnya, gapo dengan busuk bangarnya, mu dengan kereta mewahnya, dengan serba mahal, baju jubah mahal. Nah, mewah. Maka jawab Ibnu Hajar, adalah aku ini dengan diadukan dengan buat banding. Diadu ni makna dengan buat banding, diadukan dengan barang sedia oleh Allah Ta'ala bagiku di dalam akhirat. Gapo dia barang yang disedia oleh Allah Ta'ala bagiku dalam akhirat? Bayan pada kata barang. Daripada biber apa nikmat kesukaan di sana di akhirat, maka seolah-olah aku sekarang di dalam J juga. Seolah-olah aku di dunia ni dalam J. Nak banding dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, nak siapkan aku akhirat esok dalam syurga. Hidup aku sekarang di dunia wala mewah setara mana pun penjara J. Nah, kenapa mewah lagi akhirat esok? Nah, tu kaya lagi akhirat esok. Tak kaya apa? Syurga paling kecil 10 kali lebih luas pada dunia, milik seorang. Bukan milik ramai-ramai, milik seorang. Tengok. Tu. Dan engkau, hei Yahudi, dengan diadukan, dengan dibuat bandingkan, dengan mensedia oleh Allah bagi engkau daripada azab di sana di akhirat, maka seolah-olah engkau sekarang walau susah bagaimana, walau hina bagaimana, walau minyak lagu mana tubuh engkau, di dalam syurga. Mu dalam syurga dah lah ni tu. Padai yang kamu tu. Tak tu ni. Tu nak banding dengan akhirat esok dengan akal tu yang siap tu. Beratlah mu akhirat esok. Lah ni tu kira syurga dah tu. Biar miskin susah apa kedana pun, syurga lah bagimu. Oleh itu berserta menyertalah Yahudi itu masuk Islam. Ia Yahudi. Yahudi itu masuk Islam. Masuk Islam itu dengan sebab apa? Sababiah. Dengan sebab membuka oleh Allah akan mata hatinya Yahudi, Masya Allah, barang yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan keberkatan cerita ini, cerita Ibnu Hajar ni, marilah anak-anak yang dikasihi, yang mana di dalam berdosa dan kesalahan dengan Allah di negeri yang sekejap ini, selalulah, mana teruslah, cepat-cepatlah berhenti daripada kerja kesalahan itu. Siapa ada buat maksiat dah, taubat, berhenti, duk buat maksiat. Kalau bahasa cakap benda maksiat, cakap benda maksiat, Zaing. Wafu. Akmal, Yazid. Ada ni. Tu berhenti, taubat selalu. Tak usah cakap dah benda-benda jahat gitu. Letih roket antik nak tulis atas buku esok aku nak baca depan orang pula. Tu kecek benda-benda tak baik. Ngopak gapo jangan. Tu. Selalu dah. Berhenti selalu. Selalu mana selalu tu mana terus. Selalu tu mana terus. Berhenti daripada kerja kesalahan itu. Dan selalu ni atas pada kata selalu. Dan selalu dah. Mana terus dah mengerjakan amal-amalan yang baik. Selalu dah ngapa, selalu dah muzakarah, selalu dah baca Quran. Cepat-cepatlah orang panggil berzikir, kau berapa buat. Gotong royong, bersih pondok. Itu orang panggil amal kebajikan tu. Bukan duk nerah, duk gotong konek dalam belakang mari tu Zaing, main game, mulut kecek udah. Lepas tu tidur, masuk kelas dak. Contoh. Tu orang panggil tukar syurga kita dengan syurga orang lain tu. Tukar syurga kita dengan syurga orang lain. Tu bukan syurga kita sini ni. Syurga orang lain.
syurga kita akhirat. Ha tu. Pang ingat ke gotong royong ke apa ni tak ada boleh pahala. Tak ada boleh pahala. Tak ada boleh pahala. Tak boleh pahala gotong royong bersih ke apa? Buah ke duduk dalam kota tu lah orang panggil berdosa, cemar, bukan Islam aja. Nah. An-nazafatu minal iman. At-tuhru syatrul iman. Tu. Dah selalu dah lah mengerjakan, selalu tu mana terus buat. Terus mengerjakan amalan-amalan yang baik. Yang dengan dia lah, yang ni dengan sebab mengerjakan amal soleh, amal baik itu jadi sebab bagi mendapat kesenangan akhirat esok. Anak-anak dengan berapa isteri dan berbagai-bagai nikmat yang tidak terbilang akhirat esok. Anak-anak kalau nak dapat kesenangan akhirat esok, kena taubat lalu buat dosa. Berhenti buat dosa. Taubat selalu. Buat kerja amal baik, amal soleh. Itulah sebab bagi mendapat kesenangan anak-anak dengan beberapa isteri. Beberapa isteri tu akhirat esok. Itu ni. Tu orang panggil tagrik dia lah tu. Kerana orang ni lebihnya bini ke? Sedap weh. Boleh bini. Beberapa banyak ni. Bukan dengan orang biasa, dengan bidadari akhirat esok tapi. Dan berbagai-bagai nikmat yang tidak terbilang tak boleh nak sakat, nak hasar tak boleh. Habis itu. Kemudian kata dia, jagaan yang kedua, macam mana kelakuan yang kita memakai, yang kita nak guna semasa duduk di atas dunia yang sekejap ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hajar Asqalani kan. Al-Haytami. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.